Assalamualaikum. Salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu siapakah mereka Tuan Masyaikah Karim Ul Makdum, Raja Sifat dan Raja Buginda. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Sebilangan isi kandungannya juga diberitahukan kepada Draimpli pada tahun 1761. Ringkasan-ringkasan ini menunjukkan pelbagai pemerhatian dan kesimpulan. Salsila Sulu menegaskan bahawa penduduk terawal di Pulau Jolo berpusat di daerah Maimbung di bahagian selatan pulau. Penguasa mereka disebut Raja Sifat, dari Sanskrit Raja Sri Paduka, gelar yang berasal dari India atau Hindu. Gelombang kedua peneroka adalah orang Tagimahas, berasal dari Basilan, yang menetap di Buansa di bahagian utara pulau di sebelah barat kota Jolo sekarang. Gelombang ketiga adalah Bakalayas, yang menetap di bahagian utara pulau di sebelah timur bandar Jolo. Mereka diikuti oleh Bajau, iaitu Bajau Sama, yang menetap di seluruh Kepulauan Sulu. Tuan Masyaikah adalah seorang Muslim asing pertama yang datang ke daerah Maimbung. Oleh itu, ke Pulau Jolo, sebilangan anak dan cucunya mempunyai nama Arab menyokong pandangan ini. Lebih jauh lagi, catatan sejarah Sulu menyatakan bahawa Masyaikah memperanakkan Maumin, sekarang perkataan mukmin atau lebih dikenali sebagai mukminin, adalah istilah Arab untuk beriman. Lebih jauh lagi, kata Masyaikah adalah salah satu bentuk jamak Arab untuk Syekh, yang merupakan tajuk penghormatan di Arab Selatan. Istilah Masyaikah juga digunakan untuk orang-orang soleh atau para pemimpin agama, untuk membezakannya dengan Syed atau Syarif, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari pengetahuan umum juga. Catatan salsila Tuan Masyaikah yang menyatakan bahawa dia dilahirkan dari bulu dan dihargai dan dihormati oleh semua orang, tidak hanya mengungkapkan bahawa tanah asal ini tidak diketahui, tetapi juga berfungsi untuk tekankan pengetahuannya yang lebih besar mengenai orang-orang dengannya dia tinggal. Laporan lain dalam catatan sejarah Sulu bahawa ibu bapa Tuan Masyaikah dihantar ke Sulu oleh Alexander the Great menunjukkan bahawa penulis catatan sejarah Sulu telah berkenalan dalam satu atau lain cara dengan tradisi Sultan Melaka yang mengaku keturunan Alexander Agung. Tradisi Sulu lain menyatakan bahawa penguasaan Sulu adalah keturunan Alexander Agung. Ini hanyalah teknik untuk meningkatkan tuntutan legitimasi untuk memerintah kerana penguasa Sulu dalam hal ini. Kedatangan Karim Ul Makdum menunjukkan kedatangan seorang Muslim untuk benar-benar berdakwah Islam. Ini tidak seperti kedatangan Tuan Masyaikah yang tiada dikaitkan dengan dakwah Islam atau pembangunan masjid. Perkataan Makdum dalam bahasa Arab bermaksud tuan. Di tanah Arab, dia digunakan sebagai sebaliknya, bermaksud pelayan. Namun di India dan di tanah orang Melayu, kata ini digunakan sebagai gelaran untuk guru agama Islam atau cendekiawan dan orang soleh. Bahawa dia digelar Syarif Aulia menunjukkan bahawa orang menganggapnya keturunan Nabi Muhammad. Kerana inilah yang dimaksudkan oleh Syarif. Gelarannya Aulia, kata jamak Arab untuk wali atau orang suci, menunjukkan bahawa dia adalah
seorang yang soleh. Kedatangan Raja Baginda dari Sumatera dan penubuhannya sebagai pembesar di Buansa menunjukkan hubungan dramatis antara Sulu dan pusat sebuah kerajaan yang lebih tua, yaitu Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera. Secara pribadi, ini bermakna Raja Baginda menuntut kedaulatan tanpa gangguan. Perkawinannya dengan seorang gadis tempatan juga bermaksud bahwa keturunannya yang menjadi sultan memiliki hak untuk mendarat di Sulu berdasarkan hubungan dua hala. Secara ringkas, Sultan Sulu yang berasal dari Raja Baginda tidak dapat dikritik sebagai mewakili dinasti asing. Bagaimanapun, nenek moyang mereka yang berkawin dengan raja berasal dari tempatan. Akibatnya, hubungan dengan Raja Baginda yang dinyatakan sebagai putra Sumatera memperkuatkan tuntutan Sultan Sulu untuk memerintah di tanah Melayu. Syed Abu Bakar yang bergelar Sultan Syarif juga dinyatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad. Perkataan Syed seperti Syarif menunjukkan ini telah dipegang oleh beberapa ahli hukum Muslim klasik bahwa salah satu kelayakan untuk khalif adalah milik orang Quraisy atau keluarga Nabi. Maka jelas tuntutan Sultan Sulu untuk memerintah umat Islam didasarkan pada keturunan mereka yang terkenal dari Nabi melalui Syed Abu Bakar. Tetapi sekali lagi, untuk memperkuatkan tuntutan mereka di tanah tanpa muncul sepenuhnya sebagai dinasti asing, Sultan Sulu mengaku keturunan dari istri Sultan pertama. Walaupun dia adalah anak perempuan Raja Baginda, dianggap sebagai gadis tempatan, memang ibunya dilaporkan sebagai wanita dari Buansa. Secara ringkas, tarsila Sulu terutamanya yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Sulu bukan sekadar catatan salsila yang dibuat untuk kepentingan keturunan, tetapi merupakan bukti dokumentari yang unggul untuk menyokong tuntutan mereka yang sah untuk memerintah umat Islam serta tuntutan mereka untuk hak mereka ke tanah. Tarsila juga dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan kekeluargaan dan sejarah antara Sulu dan pusat-pusat kerajaan yang lebih tua. Yang sangat penting ialah ketiga-tiga tarsila yang disebutkan tadi coba menjelaskan kedatangan dan penyebaran Islam di Sulu. Oleh itu, mereka menunjukkan penegasan bahwa Sulu merupakan bahagian penting dari komuniti antarabangsa Islam, Darul Islam. Masalahnya sekarang dapat dibangkitkan mengenai keaslian atau keaslian kepribadian dan catatan yang terdapat di tarsila dan juga kronologi.